oleh Allah. Jadi hamba tadi dia sedar hakikat. Jadi sedar hakikat. Itulah di antara maksud segala puji bagi Allah. Bagi Allah, bukan bagi kita. Kita ni tak layak pun nak menerima puji-pujian. Kerana kita ni menumpang meminjam nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Yang nak dipuji, yang berhak dipuji sebenarnya yang memberi nikmat itu. Yang memberi nikmat itulah yang berhak dipuji, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia Allah ni? Raja yang amat hakim lagi amat murah. Raja segala raja, pemerintah segala pemerintah, pentadbir yang hakikinya, yang mentadbir, yang sebenar-benarnya mentadbir, yang sebenar-benarnya memiliki, yang sebenar-benarnya berkuasa, yang sebenar-benarnya gagah perkasa. Allah lah yang bersifat dengan hakim, yang bijak, yang maha bijak, yang maha bijaksana. Jadi Allah lah raja segala nanti di hari kiamat Allah akan menyeru, mana raja-raja, mana segala raja-raja. Tak ada bunyi apa, seorang pun tak menjawab. Seorang pun tak menjawab bila diseru oleh Allah, mana segala raja-raja. Tak ada seorang pun yang berani nak mengaku tak ada seorang pun yang berani nak mengaku raja di hari kiamat besok. Allah lah raja yang sebenar-benar. Maliki yaumiddin. Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memiliki hari kemudian. Bahkan bukan saja hari kemudian itu milik Allah, bahkan alam sekarang ni pun milik Allah. Milik Allah. Allah lah tuan dia. Allah lah tuan alam ini, pemilik alam ini. Dia yang menjadikan alam ini tanpa berkongsi dengan sesiapa pun. Ialah yang menjadikan, yang mentadbir alam ini tanpa bertolong dengan siapa pun. Seperti yang kita belajar pada sifat wahdaniyah tu, semata-mata pentadbiran Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam nak menjadikan sesuatu ataupun dalam nak meniadakan sesuatu. Bahkan kewujudan sesuatu itu segala-galanya hak milik ataupun dijadikan, diciptakan, ditadbir oleh Allah. Tak ada pun kuasa lain yang bersyarikat, yang bertolong-tolongan dengan Allah dalam nak menjadikan alam ini dan segala isi kandung alam ini. Semuanya adalah hak milik ciptaan Allah. Kemudian Allah ni raja segala raja. Lagi pula yang bersifat dengan hakim, maha bijak. Cuba kita tengok alam ni nak menceritakan sifat Tuhan tu. Alam ni nak menceritakan Allah menciptakan alam ini di antara hikmahnya supaya kita boleh mengenal, memahami siapakah pencipta, bagaimanakah sifat pencipta tadi. Kalau kita tengok, kita tilik, kita selidik, kita kaji, kita renung-renung, melihat makhluk-makhluk ni macam-macam ni, tengok diri kita pun sudahlah. Tengok diri kita ni pun cukup dah. Nak menggambarkan, nak menceritakan, nak mensifatkan yang menciptakan kita tu. Sudah tentulah dia memiliki ilmu yang maha hebat. Kita ni ini kita kewujudan kita ni, tubuh badan kita ni, roh kita ni, jasad kita ni, segala sifat yang ada pada diri kita ni, segala organ yang ada pada diri kita ni, nak menceritakan pencipta tu. Maknanya dia sangat-sangat sempurna, dia sangat-sangat bijaksana, dia sangat-sangat maha kuasa. Bolehkah maknanya Allah Ta'ala ataupun Tuhan tu nak menjadikan kita makhluk yang sebegini?
dengan kulitnya, dengan bulu romanya, dengan sarafnya, dengan organnya, dengan macam-macam, kalau dia tidak memiliki ilmu yang sangat dahsyat. Boleh tak? Tak boleh. Jadi nak menceritakan pencipta kita ni memiliki ilmu yang sangat hebat. Ada otaknya, otak tu pula berakal pula. Otak tu sendiri ada bahan dia, darah tu sendiri ada bahannya, daging tu sendiri ada bahannya. Sekasar-kasar saraf, sekasar-kasar urat, sampailah sehalus-halus saraf. Siapa yang mentadbir kalau yang mentadbirkan tadi tidak memiliki ilmu yang sangat hebat? Sangat hebat. Sangat hebat, sangat bijak, sangat kuasa, sangat sempurna tubuh badan kita ni, dengan kukunya kerak-kerak panjang, kerak-kerak panjang, potong-potong panjang. Mana datang ni? Mana datang? Itulah nak cerita yang cipta tu. Dahsyat ilmu, maha bijak sana. Dengan darahnya ni, perjalanan darah kita ni yang masuk ke dalam urat saraf sehalus-halus ni, semua tu ditadbir, digerakkan oleh Allah tu. Bukan darah kita ni dia jalan sendiri, masuk, berlari, berjalan, menyelinap masuk ni, dia digerakkan oleh Allah. Bukan jalan sendiri. Bukan jantung yang menggerakkan. Jantung tu sebagai sebab saja. Yang menggerakkan jantung tu sendiri Allah. Hakikatnya Allah lah. Jadi bolehkah menjadikan makhluk yang sebegini kalau tidak memiliki ilmu yang hebat? Mustahil. Tengok diri kita, tengok organ-organ dalam badan kita ni, ada fungsi masing-masing, ada peranan masing-masing. Asal air mani keluar jadi manusia, padahal tak ada acuan pun dalam perut mak kita tu. Ada acuan macam kuih baulu. Tak ada acuan dalam perut mak kita tu, tak ada acuan bentuk manusia ke bentuk ikan. Tapi keluar elok manusia, jarinya duk berasing, matanya. Padahal asalnya air je. Daripada air mani asbabnya. Dengan kebijaksanaan Allah berubah jadi seketul darah, kemudian makan masa yang tertentu berubah, Allah ubah pula jadi daging. Kemudian bertulang pula, kemudian berbentuk pula, kemudian diberi roh pula. Roh tu pun sendiri kita tak boleh nak kaji, tak boleh nak cerita hakikat roh tu sebenarnya makhluk yang macam mana. Roh tu mana duduknya roh tu? Kalau tak ada mati pula. Nak kata ada, tak tahu di mana duduk dia. Boleh tak nak jadikan macam tu kalau tak ada ilmu? Kan jadi manusia. Tak ada acuan-acuan dalam perut mak kita tu, tak ada acuan laki-laki, acuan perempuan. Organ dalaman kita ni berpisah di antara satu dengan yang lain. Kalau nak ikutkan bersekali je lah. Dah asalnya seketul darah kan, seketul daging kan, patutnya jadi sebiji je lah macam tu. Ni tak boleh berpisah pula. Jantung seketul, limpa seketul, paru seketul, lepas tu urat saraf tu lagi, saraf-saraf yang halus tu lagi berasing tu. Boleh ke ciptakan makhluk yang macam ni kalau tak ada ilmu yang sangat hebat? Jadi makhluk ni nak menceritakan sifat Tuhan tu. Nak ceritakan, Allah nak memperkenalkan diri dia.
melalui makhluk. Allah nak memperkenalkan dirinya melalui alam ni. Dengan melihat alam ni, dengan merenung berfikir, kita akan dapat mengenal, mengetahui bahawasanya ada pencipta yang begitu begitu maha hebat kesempurnaan dia. Maha hebat. Suara pula, ada suara pula. Suara lain-lain pula. Suara perempuan lain, suara lelaki lain. Berkumpul 100 orang, tak sama lagi suara tu, lain-lain. Bahasa, macam-macam bahasa. Melayu pun terbahagi macam-macam logat dah Melayu. Bijaknya Allah. Orang Kelantan tu pun ada pecah lah lagi tu. Perak ada pula pecah lagi. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, maha hebat Allah Taala yang menjadikan. Masya Allah, subhanallah, maha hebat Allah Taala yang menciptakan. Kemudian selain daripada jadi dengan melihat alam ni, menunjukkan bahawasanya Allah tadi itu yang memiliki segala puji-pujian itu, dia memiliki ilmu yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang sangat sempurna, yang tidak ada tolak bandingnya, yang tidak ada tandingan. Kita ni boleh fikir pula. Tu tak tengok langit lagi, kejidan langit lagi, tak tengok planet-planet yang lain lagi. Kadang-kadang makhluk Allah ni kita tengok sampai kita blur. Mana ada makhluk macam ni? Kita tengok, contohnya kita tengok binatang-binatang dalam lautan tu, macam-macam pelik-pelik rupa dia. Tu yang jadi nampak, makhluk yang tak nampak tak tahu lagi. Subhanallah, maha hebatnya Allah. Turunkan hujan lah, padahal kalau naik dengan kapal terbang tak ada jumpa kolam-kolam air kat sana. Hujan selebat-lebatnya sehari semalam, seminggu tak berhenti. Kalau naik kapal terbang tak ada jumpa kolam kat atas tu. Ada jumpa kolam atas tu? Kalau ada, ramai orang berselfie dah kat kolam atas. Api turun hujan, mana datang? Mana datang? Subhanallah, maha hebatnya Allah. Tu bulan tu boleh bercahaya pula. Mana datang cahaya tu? Matahari tu siapa yang menghidupkan api kat situ tu? Lemah otak kita, lemah akal kita nak memikirkan hakikat ilmu Allah. Lemah akal kita sampai satu tahap jeng. Sampai satu tahap jam, tak boleh fikir dah. Punyalah hebatnya ilmu Allah. Manusia tu pula sendiri ada macam-macam otak pula dah manusia tu sendiri. Yang geliganya, yang jeniusnya. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang Allah ciptakanlah, makna dia boleh mereka benda-benda yang pelik-pelik, yang hebat-hebat. Orang lain tak terfikir dia boleh buat. Siapa yang bagi akal dia begitu? Siapa yang bagikan kecerdikan, kepintaran, akal fikiran boleh memikir mereka cipta benda-benda yang macam tu? Mesti ada yang memberi ilmu pada dia. Mesti ada yang memberi ilmu pada dia. Kalau kita tengok manusia tu, contohlah dia mereka satu benda yang kita tengok, dahsyatnya telefon ni, hebatnya telefon ni, makna orang yang buat telefon ni bijak kepala otak dia. Lepas tu kita tanya, mana datang kebijaksanaan yang ada dalam kepala otak dia tu? Mana datang? Dia bancuh sendiri ke macam mana? Ada Tuhan yang maha bijak yang menjadikan akalnya, ilmunya begitu. Subhanallah, maha hebat Allah Ta'ala. Maha hebat Allah Ta'ala, no? Ilmunya maha hebat. Tu tak cerita kekuasaan dia lagi.
Tu ilmu dia, kekuasaan dia lain, kehendak dia lain, macam-macam. Sebab tu suruh kenal Tuhan tu bagaimana. Tu di antara lah. Kalau Allah tidak bersifat bijak, takkan ada alam. Kalau Allah tidak bersifat dengan maha kuasa, takkan adanya alam yang sebegini. Mustahil. Kemudian lagi amat murah. Allah Ta'ala tu Tuhan yang amat murah. Amat murah makna yang sangat-sangat bersifat dengan pemurah. Ada yang terjemah pemurah dengan makna boros. Allah Ta'ala tu boros bagi nikmat. Dia tak peduli kau siapa. Binatang pun dibagi nikmat. Manusia pun dibagi nikmat. Manusia tu pula ada yang beriman, yang tak beriman. Dia bagi sebanyak mana kau nak, dia bagi. Yang tak taat pun dia bagi makan minum, yang taat pun dia bagi makan minum, yang percayakan dia pun dia bagi makan minum, yang tak percayakan dia pun dia bagi makan minum, yang melawan dia pun dia bagi nikmat juga. Punyalah pemurahnya Allah Ta'ala. Sehingga ada manusia yang tak percaya tentang kewujudan Tuhan, tak percaya adanya Tuhan, pun diberi nikmat juga. Kau tak percaya aku ada pun tak apalah, ambillah makan minum dan sebagainya. Yang sembah berhala, Allah suruh sembah Allah, sembah berhala. Bagi makan minum juga, bagi kaya juga, bagi mewah juga, bagi kenyang juga, bagi akal juga. Punya pemurahnya Allah Ta'ala. Allah pemurah, tak pilih bulu. Tak pilih bulu. Atas dunia ni, atas alam dunia ni, semua dapat kemurahan Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang lebih derhaka, lebih luas, lebih mewah rezeki dia daripada yang taat kepada Allah Ta'ala. Tu buktinya orang nombor satu kaya dalam dunia bukan orang beriman. Orang paling kaya dalam dunia ni nombor satu bukan orang beriman, orang kafir. Tapi Allah jadikan dia orang nombor satu paling kaya. Punyalah pemurahnya Allah. Kalau Allah tu sifat pemurahnya macam kita ni, awal-awal lagi lah kita ni tak dapat hidup dah lah. Lama dah nyawa kita ni disentap oleh Allah. Kalau sifat pemurah Allah tu seperti makhluk. Pak pemurah ni tak seperti makhluk. Kita ni manusia, pemurah kita ada masa, ada waktu, ikut mood. Orang yang taat dengan kita, kita bagi. Orang tak taat, kita tak bagi. Orang kawan dengan kita, kita bagi. Orang tak kawan, kita tak bagi. Betul tak? Tapi Allah dah, kau tak percaya dia pun dia bagi kau makan. Dia bagi anak bini kau makan. Kau tak solat, dia bagi makan macam biasa. Dia bagi kenyang macam biasa. Dia bagi kau rasa nikmat makanan yang manis, yang masam, yang masin. Kau dapat rasa seperti orang lain, meskipun kau tak membuat apa yang dia suruh. Pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi kita tilik, fikir, renung. Mulut kita duk cakap benda-benda yang Allah larang, dia bagi juga kita cakap macam biasa. Mata kita tengok benda-benda haram, dia bagi juga kita melihat macam biasa. Telinga kita suka dengar benda-benda dosa, dia bagi kita dengar macam biasa. Murahnya Allah, lemah lembutnya Allah atas diri kita. Pun kita tak nak juga, pun kita tak sudi juga nak dekat dengan dia, padahal dia sangat-sangat lemah lembut dengan kita. Sangat-sangat toleransi dengan kita, sangat-sangat bagi muka dengan kita. Pun kita sombong juga, pun kita lupa, pun kita tak pedulikan dia juga, pun tak abaikan suruhan dia juga, pun tak abaikan perintah dia juga. Padahal dia bagi makan, bagi minum. Macam biasalah, bukan maksud orang yang tak solat, orang dedah aurat, kalau dia makan dia tak rasa kenyang.
Kalau benda manis dia tak rasa manis, kalau benda sedap dia tak rasa sedap, sebab dia menderhaka kepada Allah. Dah dia rasa macam biasa. Punyalah pemurahnya Allah. So kita fikir, tengok, fikir baik-baik. Fikir dengan akal yang bersih. Jadi kita ni nak Allah buat apa lagi dengan kita? Nak Allah layan macam mana lagi kita? Padahal Allah bagi dah lebih daripada yang sepatutnya. Lebih-lebih Allah bagi. Tapi kita tak nampak kemurahan Allah tu. Kita tak nampak kebaikan Allah tu. Kita tak nampak. Kita lupa, kita leka yang Allah Ta'ala ni sangat-sangat pemurah dengan kita. Sangat-sangat pemurah dengan kita. Itu sifat kemurahan Allah. Semua dapat. Syaitan, iblis pun dapat kemurahan Allah. Tu dia hidup tu. Syaitan tu hidup tu bukan ke rezeki daripada Allah ke? Iblis tu hidup bukan nikmat daripada Allah ke? Dia pun menumpang nikmat hidup juga yang diberi oleh Allah. Bagi semua. Murahnya Allah Ta'ala. Satu lagi sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu siapa yang nak ambil lah. Sebanyak mana kau nak ambil lah. Rebutlah. Berkelahilah, ambil lah. Allah tak rugi pun, tak ada nilai pun sisi Allah dunia. Setimbang sayap nyamuk pun tak ada nilainya di sisi Allah. Seandainya dunia ni ada nilai, ada harga pada Allah, itu sama harga dengan setimbang sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang yang tak beriman dengan Allah. Kalau kata dunia ni ada nilai, Allah takkan bagi minum orang yang kafir tu. Walaupun setitik air dia takkan dapat minum. Kalau dunia tu ada nilai. Dah. Adakah orang kafir tak dapat minum? Dia minum lagi banyak daripada kita. Hartanya lebih mewah daripada kita. Sebab apa tu? Tak ada nilai. Ambil lah. Tak ada nilai, ambil lah. Tak ada nilai. Sisi Allah tak ada nilai dunia. Sebab tu Allah tak peduli orang kafir ke, munafik ke, tak solat ke, nak dunia dia, ambil lah. Tak ada nilai pun, ambil lah. Tak ada nilai pun. Lagi pula Allah Ta'ala tu yang amat mulia, sangat-sangat mulia, maha mulia, lagi amat keras. Di samping tu Allah Ta'ala juga memiliki sifat kekerasan. Dalam kelembutan, makna dalam lemah lembut Allah tu juga ada sifat kekeras. Ni yang sedang kita dapat nikmati ni, tak semayang pun boleh hidup, tak semayang pun boleh makan minum, tak tutup aurat, tak pedulikan belajar agama, belakangkan agama, halal haram tolak tepi pun kita dapat hidup macam biasa ni. Sebab apa tu? Lemah lembut Allah. Lemah lembut Allah atas diri kita. Tapi jangan sampai dia zahirkan kekerasan dia. Bila Allah zahirkan kekerasan dia, tak ada siapa yang sanggup nak menanggung. Tak ada siapa yang sanggup nak menanggung kekerasan Allah Ta'ala tu. Kalau dia zahirkan kekerasan tu, Allah jadikan sakit, Allah jadikan azab, Allah jadikan kemalangan, Allah jadikan kebakaran, Allah jadikan banjir. Itu Allah nak menzahirkan sedikit kekerasan dia. Allah nak menzahirkan sedikit sifat kekerasan dia, supaya kita berfikir. Oh, ini baru sedikit Allah zahirkan kekerasan dia, bergoncang dah, roboh habis, runtuh dah bangunan-bangunan 11 poin berapa tu ukuran tu,
Skala Richter tu sebelah poin berapa? Oh, bergoyang, bergoncang macam agak-agak jadi. Macam agak-agak jadi. Baru sedikit ditunjukkan kekerasan dia, sikit je pun tak sanggup dah, takut gerun dah. Apatah lagi kalau dizohirkan sebenar-benar kekeras, tak ada siapa yang sanggup nak tangguh. Jadi jangan buat main-main dengan Allah ni, jangan buat main-main. Kalau dia bersifat lemah lembut, dia memang lemah lembut sangat-sangat. Kau maki hamun dia pun kau dibagi makan minum. Kau tak percaya dia pun dia bagi kau makan minum. Itu lemah lembutnya Allah Ta'ala. Tapi kalau dia zahirkan kekerasan dia, takkan tertanggung. Siapa pun takkan tertanggung. Na'udzubillah min zalik. Lagi pula amat kasih sayang. Dia amat kasih sayang. Sebanyak mana pun dosa kau, kalau kau buat, kau minta ampun, kau mengaku berdosa bersalah, dia sedia nak mengampunkan. Dia sangat-sangat nak memberi keampunan, sangat-sangat nak memberi kemaafan kepada mana-mana hamba-hamba ni yang nak kembali kepada dia, mengaku berdosa, mengaku bersalah, mengaku leka, mengaku lupa, mengaku jahat, mengaku tak bersyukur, minta ampun sungguh-sungguh, dia bagi keampunan. Dia bagi keampunan, bersih, tak ada dosa langsung yang tinggal. Macam bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa langsung. Itu kasih sayang Allah. Satu lagi, kasih sayang Allah Ta'ala ni hanya untuk orang yang beriman sahaja di hari kiamat besok. Kemurahan Allah semua dapat. Yang kafir, yang munafik, yang murtad, yang maksiat, yang beriman, semua dapat kemurahan Allah. Tapi kasih sayang Allah hanya tertentu untuk mukmin, orang yang beriman sahaja. Nanti di hari kiamat tu, hanya orang mukmin saja yang mendapat kasih sayang Allah tu. Mereka tidak dikekalkan dalam neraka, ada yang diampunkan dosa, ada yang diringankan azab. Itu kasih sayang Allah lah tu. Ada yang diberi syafaat, diberi peluang mendapat syafaat. Itu kasih sayang Allah hanya untuk mukmin, orang yang di dalam hatinya memiliki akidah pegangan yang benar, yang betul terhadap Allah. Sejahat apa pun dia atas dunia ni, sebesar mana pun dosa dia, selagi dia mukmin, dia akan mendapat kasih sayang Allah nanti di hari kiamat. Dia tidak dikekalkan dalam neraka. Bahkan lambat launnya akan Allah Ta'ala pindahkan dia duduk berkekalan ke dalam syurga. Ini hanya untuk orang mukmin yang dikata diampunkan dosa, diringankan azab, diberi syafaat, kekal dalam syurga. Ini hanya untuk mukmin. Orang kafir, munafik tak dapat kasih sayang Allah. Tak ada dah belas kasihan Allah dah untuk mereka atas di hari kiamat besok. Akan diazab seazab-azabnya. Akan diazab dengan sekeras-kerasnya. Tak ada dah lemah lembut Allah, tak ada dah. Tak ada dah. Jadi kalau kita nakkan kasih sayang Allah ni, sebab itulah kita kena jaga iman kita. Sejahat apa pun jangan sampai imannya melayang. Semaksiat apa pun jangan sampai akidahnya sesat. Sebab itu je orang panggil peluang terakhir. Peluang terakhir untuk kita mendapat kesenangan di hari kiamat besok. Itu je peluang terakhir. Meskipun diazab beribu-ribu tahun dalam neraka tu, tapi oleh kerana dalam hatinya ada akidah, iman yang betul, bukan fahaman yang sesat di dalam hatinya, dia akan dipindahkan oleh Allah dalam syurga. Dia takkan kekal dalam neraka. Orang yang kekal dalam neraka ni yang salah pegangan dalam hati terhadap Allah, akidahnya salah, fahamannya salah terhadap Allah. Sebab tu kita kena belajar akidah betul-betul, fahamkan betul-betul akidah ni. Jangan buat main-main dengan akidah ni.
Paling tidak akidah jangan sesat. Sejahat apa pun, semaksiat apa pun kau nak tunggang arak hari-hari mandi arak, contohnya, jangan sampai akidah pada Allah tu rosak. Jangan. Sebab akidah rosak, tak ada dah peluang nak duduk dalam syurga. Duduklah dalam neraka tu selama-lamanya, tak berkesudahan sampai bila. Jadi kena jaga akidah. Jaga akidah, jaga iman kita. Sebab kasih sayang Allah ni hanya untuk orang yang ada iman. Apa maksud iman? Akidah, pegangan, kepercayaan yang betul di dalam hati terhadap Allah. Jadi belajar akidah betul-betul. Ni jangan kita doa minta Allah jaga, Allah bagi iman, tapi kita tak berusaha. Tak usaha belajar memahami apa itu iman, apa akidah yang betul, apa akidah yang salah supaya dapat kita jauhkan. Kita tak ambil peduli. Jangan. Belajar, mengaji lah, fahamkan. Bila kita faham, barulah kita boleh beza akidah yang betul dan akidah yang salah. Baru kita boleh jauhkan diri daripada mempercayai akidah yang salah. Baru kita boleh mengambil akidah yang betul. Kita ni akhir zaman ni tak ramai yang peduli tentang akidah ni. Padahal akidah ni benda besar ni. Tiket nak masuk syurga tu. Tiket nak masuk syurga tu. Jangan leka, jangan lupa. Jaga tiket ni baik-baik. Tiket ni dia bila hilang besok, tak ada lah peluang nak duduk dalam syurga tu. Melaunglah, melolonglah, merayulah macam mana pun. Sebab tu jaga tiket tu baik-baik. Makna tiket ni iman tadi. Jaga baik-baik iman kita. Akidah kita, pegangan kepercayaan pada Allah, jaga baik-baik. Tu peluang terakhir tu. Peluang terakhir. Meskipun semayangnya banyak, puasanya banyak, Qurannya banyak, ibadatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi kalau iman dia tak ada, tak jumpa syurga sampai bila-bila, tuan-tuan. Sembahyangnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, imannya tak ada. Maksudnya dalam hatinya memiliki pegangan yang sesat terhadap Allah. Meskipun dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dia tak akan merasa duduk dalam syurga tu selama-lamanya. Sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman, tak beriman. Jadi faham betul-betul Islam tu apa, iman tu apa. Islam bermaksud amalan yang zahir. Nak jadi Islam atas dunia ni bukan susah. Mengucap je jadi Islam lah. Nak jadi Islam di sisi manusia senang. Mengucap dua kalimah syahadah, jadi Islam lah. Tapi nak jadi Islam di sisi Allah, itu kembali kepada akidah yang betul. Kalau akidahnya betul, baru Islamnya sah, lulus di sisi Allah. Kalau tidak, dia hanya Islam di sisi manusia sahaja. Boleh faham jadi jangan kita ni berseronok mentang-mentang kita sembahyang, kita tak ambil peduli tentang iman. Tak ambil peduli nak belajar akidah. Sebab pada kita, aku dah sembahyang, mana aku salah tu. Salah faham tu. Kerana orang kafir munafik pun orang kafir munafik sembahyang. Adakah dia beriman? Dia tak beriman. Dia munafik kan? Dia bermuka-muka dengan sembahyang je. Pegangan dia dalam hati, kepercayaan dalam hati terhadap Allah salah. Jadi jangan kita ingat kita sembahyang puasa tu akidah kita betul dah. Mengaji. Nak pastikan akidah kita betul ataupun salah. Kalau betul, mujuk alhamdulillah. Kalau salah, baiki cepat-cepat sebelum mati. Banyak orang kita tak nak ngaji ni, akidah ni. Banyak tak nak mengaji ni. Banyak peluk tubuh, banyak goyang kaki. Konon-konon dia beriman dah. Konon-konon pegangan dalam hati ni terhadap Allah tu betul dah. Sebab tu dia tak ada risau nak belajar. Dia garanti pegangan dalam hatinya betul, padahal dia tak pernah belajar. Macam mana kita nak memastikan pegangan kita dalam hati terhadap Allah tu betul kalau kita sendiri tak ada ilmu?
Macam mana kita nak pastikan apa yang kita buat ni betul kalau kita sendiri tak ada ilmu? Sebab tu penting ilmu. Penting ilmu, khususnya ni ilmu akidah. Nak memastikan iman kita tu betul. Tak semestinya kita solat, seseorang tu solat, akidah dia betul dah. Banyak je orang yang solat i'tiqad Tuhan atas langit tu. Banyak je orang yang solat i'tiqad Tuhan duduk dalam bumi. Banyak je orang yang solat i'tiqad Tuhan duduk dalam alam, Tuhan duduk luar alam. Banyak je orang yang solat i'tiqad Tuhan tu bercakap Arab. Dah betul ke akidah macam tu? Apa dah? Belajar. Pastikan, nak memastikan akidah kita tu betul ataupun salah. Orang tak tahu. Ni abang-abang kakak-kakak tengok diri saya. Abang-abang semua ni tak tahu akidah saya betul ataupun salah. Walaupun saya berserban, berjubah, berjanggut dan sebagainya, tuan-tuan tak tahu akidah saya betul ke salah. Sebab akidah ni benda dalam hati. Begitulah juga saya. Walaupun nampak abang-abang ni pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai jubah, tak pasti lagi. Maknanya dalam hati abang-abang ni, kawan-kawan ni, betul ke tidak apa yang abang-abang faham terhadap Allah tu betul ke tidak? Saya tak tahu. Sebab benda dalam hati. Tu gunanya kita belajar ni, nak belajar akidah ni supaya kita sendiri boleh semak. Kita sendiri boleh semak kepercayaan kita betul ke tak betul. Sebab nak suruh orang semak, orang tak tahu. Kalau nak suruh semak sembahyang, boleh jadi jugalah. Sebab boleh tengok dengan mata. Ni tak ada tumak ninah ni, salah ni. Boleh. Sebab benda jenis boleh tengok. Akidah tak boleh tengok. Sebab benda dalam hati. Nampak sembahyang, nampak puasa, rupa-rupanya pegangan dalam hati terhadap Allah salah. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau mati dalam keadaan akidah ni salah tanpa disedar. Allah nak maafkan. Allah dah ingatkan banyak kali. Belajar. Orang panggil kita mengaji, kawan-kawan ajak kita mengaji, mari belajar akidah. Kita sombong, kita tak hargai, kita buat tak peduli. Padahal peringatan tu dah datang dah daripada Allah. Akhirnya kita nak menyalahkan Allah. Ya Allah, aku tak tahu. Sebab apa tak belajar dulu? Ramai je orang ajak kita mengaji, belajar, kenapa kita lari? Kalau kau belajar, dah tentu kau boleh membezakan yang betul dan yang salah. Kalau kau belajar, dah tentu kau akan nampak kesilapan dan kau akan baiki. Tapi kita tak nak belajar, tak ada jumpalah silap. Betul je semua, rupanya silap. Tu belajar mengaji. Tu Tuhan yang amat keras, lagi pula amat kasih sayang. Allah pujuk balik. Dia kasih sayang. Allah senantiasa nak terima mana-mana hamba dia yang nak kembali kepada dia. Sebesar apa pun dosa. Sebesar apa pun dosa dia, kalau dia sudi nak kembali kepada Allah, Allah terlebih sudi nak terima dia. Kan ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhum daripada hadis tu, Allah Ta'ala ni pagi, petang, siang, malam senantiasa ternanti-nanti nak bagi keampunan pada mana-mana hamba yang nak minta ampun dengan dia. Sentiasa nak bagi ampun pada yang nak minta ampun. Pagi, petang, siang, malam, makna sentiasa maksudnya. Tidak ada sakatan. Maknanya Allah nak mengampunkan hamba waktu malam aja. Allah nak mengampunkan hamba hari Jumaat aja. Allah nak mengampunkan hamba waktu dia pergi Mekah, Madinah je. Dah. Sentiasa Allah Ta'ala tu nak mengampunkan hamba yang nak bertaubat kepada dia. Dalam hadis tersebut, pada waktu malam Allah ternanti-nanti nak memberikan keampunan kepada hamba yang melakukan dosa pada waktu siang hari. Allah nak bagi keampunan. Kot-kot lah ada hamba yang buat dosa siang tadi, malam sekarang dia bangun tak ada tangan minta ampun, Allah nak ampun ke dia? Kecuali tak ada yang nak minta ampun.
Tapi kalau ada yang nak minta ampun, Allah terlebih dahulu akan mengampunkan dia. Malam Allah sentiasa tunggu hamba yang nak minta ampun. Allah nak bagi keampunan. Kot-kotlah kita yang buat dosa siang tadi, malam ni nak minta ampun, ya Allah, ampunkan malam tadi, siang tadi ada buat dosa, tak semayang, begini begitu, aku minta ampun ya Allah, aku taubat. Allah ampunkan. Waktu siang pun begitu. Allah sentiasa nak memberikan keampunan pada hamba-hambanya yang melakukan maksiat pada malam hari. Kot-kotlah kita yang melakukan maksiat malam hari ni, besok siang nak minta ampun dengan Allah. Allah tunggu, Allah nak ampunkan kita. Kecuali kita yang tak sudi nak minta ampun dengan Allah. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah Ta'ala. Alladhi fatara as-samaa'a wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid daraini bihikmatihi. Siapa dia Allah ni? Tak habis lagi nak cerita tentang Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tadi yang kata segala puji bagi dia, raja, segala raja yang maha bijak, yang maha pemurah, yang maha mulia, maha keras, maha kasih sayang tadi. Selain daripada tu apa? Tuhan yang menjadikan 7 petala langit, 7 lapisan langit itu diciptakan oleh Allah. Tengok pada diri kita, ada tanda-tanda kebijaksanaan, kebesaran, kekuasaan, kesempurnaan Allah. Tengok pula di langit pun ada dalil-dalil, tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kebijaksanaan, kewujudan Allah yang maha sempurna, yang maha suci dari kekurangan. Tengok dalam diri kita pun ada tanda kesempurnaan Allah. Tengok di langit pun ada tanda kebesaran, kekuasaan, kewujudan Allah. 7 petala langit, 7 lapis langit. Setiap langit itu memakan masa perjalanan 500 tahun. Maha kuasanya Allah. Maha kuasanya Allah tu yang menciptakan langit tadi tu. 7 lapis. Setiap lapisan tu 500 tahun perjalanan. Nak sampai ke satu langit tu 500 tahun perjalanan. Nak sampai langit yang seterusnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. 500 tahun tu. Lepas tu tak bertepi pula tu. Tak pernah ada berita juru terbang terlanggar tiang langit. Tak ada. Angkasawan ke? Punyalah maha luasnya alam ni. Luas alam. Tapi luas, maha luas lagi makhluk yang namanya Arshillah tu. Lagi maha luas daripada alam. Kalau kita tengok cerita sains contohlah bumi ni, dia zoom out. Makin kecil. Banyak lagi rupa planet. Banyak lagi. Itu kata alam ni tadi. Tak dibandingkan dengan makhluk yang namanya kursi lagi. Jauh lebih besar daripada alam lagi. Arash lebih besar daripada kursi lagi. Kalau alam ni nak diletakkan di atas makhluk yang namanya kursi tu, bukan kursi tempat duduk. Bukan kursi tempat duduk. Makhluk Allah yang namanya kursi tu, kalau alam ni nak diletakkan atas kursi tu, perumpamaannya seperti meletakkan sebentuk cincin di tengah padang bola. Perumpamaannya seperti meletakkan sebentuk cincin di tengah padang bola. Ni alam ni nak diletakkan atas makhluk Allah yang namanya kursi tu. Punya besarnya kursi, punya luasnya kursi tu. Alam yang kita tengok besar ni tadi, yang kita kata, besarnya, luasnya. Rupa-rupanya kalau nak diletakkan di atas makhluk yang nama kursi tu, seperti meletakkan cincin sebentuk di atas padang. Tak nampak.
Besar tak kursi tu? Sebesar-besar kursi tadi diletakkan nak dibandingkan dengan arash, begitulah juga bandingannya seperti meletakkan cincin di atas padang. Maha besarnya yang namanya arshillah tadi. Kursi itu tadi itu yang begitu penyeluar tu kita kata, "Ui, lagi besar, lagi hebat." Lagi hebat, besar lagi arshillah. Arash yang Allah jadikan tu jauh lebih besar lagi. Dah kalau tak memiliki kekuasaan, tak memiliki ilmu yang maha sempurna, boleh ke nak jadikan makhluk yang macam tu? Tak boleh. Masya Allah, subhanallah, maha hebat Allah Ta'ala.
Ta'ala jadikan dunia ini dengan hikmahnya. Ada hikmah yang tersembunyinya, ada hikmah kita tak tahu, ada hikmah yang kita tahu, ada hikmah yang kita tak tahu. Apa bendanya? Serahlah, sangka baik pada Allah, sudahlah, sangka baik pada Allah. Dia maha baik, dia maha kasih sayang, dia maha bijak. Tu semua kelu-kelu ada dah. Dia tidak zalim. Apa yang dia buat, apa yang dia takdir, kena pada tempatnya. Semuanya kena pada tempatnya. Ni orang kata Tuhan Maha Adil, dia pun kata Tuhan Maha Adil, tapi dia tak faham maksud keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil kan, dia bagi kita akal kan, kita boleh buat pilihan kan. Allah tu Maha Adil. Allah bagi kita akal, suruh kita fikir kan. Jadi kita ada hak kita. Kita boleh pilih. Tu keadilan Tuhan. Orang terjemah kod lain, kau terjemah kod lain. Itulah dia. Tu masalah dia tu. Tak kenal Tuhan nak cerita pasal tu. Allah suruh gunakan akal ni taat kepada Allah. Ikut perintah Allah, bukan mempertikaikan hukum Tuhan. Bukan ada akal kau boleh buat mandai-mandai hidup atas dunia ni, buat undang-undang kau sendiri. Sedap cakap. Tuhan Maha Adil. Tuhan bagi kita akal, Tuhan bagi kita pilihan. Nak pilih apa? Oi, kau terlupa ke yang kau tu mukallaf kan? Apa maksud mukallaf? Kau tu diberatkan hukum hakam Allah. Kau diberati hukum hakam Allah. Kau kena ikut, kau kena akur, suka tak suka kau kena ikut, kau kena taat, kau kena patuh. Sebab kau mukallaf. 4 syarat tu ada pada diri kau. Kau berakal, kau baligh, cukup umur, boleh mendengar, boleh melihat, sampai seruan agama Islam pada diri kau tu. Tak kira kau lelaki, tak kira perempuan. Makna kau mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Jadi gunakan akal untuk merendahkan diri kepada Allah. Gunakan akal untuk mematuhi syariat Allah. Bukan gunakan akal untuk reka cipta undang-undang sendiri. Sedap mulut dia cakap. Dah hukum Tuhan nak campak ke mana? Kalau semata-mata akal, tak payah pedulikan hukum syariat. Apa faedahnya Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Rasul tu? Kalau dah semata-mata dengan akal, ikut suka engkau nak buat ibadat atas dunia ni macam mana, apa faedahnya Allah Ta'ala utuskan Rasul tu? Sebab nak membimbing akal ni supaya menjadi akal yang takut kepada Allah. Bukan Allah bagi akal, lepas tu pandai-pandai engkau nak hidup atas dunia ni ikut suka hati perut engkau. Sedap cakap. Allah, bahaya. Kalau tak ada agama ni, cakap jangan main-main. Macam kenal Tuhan, macam faham agama cakap. Orang tafsir ikut lain, dia tafsir ikut tempat lain. Habis jahanam macam tu. Habis jahanam lah. Suami ajak balik rumah, tak mau, saya ada pilihan saya. Allah Maha Adil. Allah dah bagi saya akal, jadi saya ada hak untuk buat pilihan. Awak nak ikut saya balik, saya tak nak balik, ikut saya. Nampak tak tu? Kan kebahaya tu. Sebab tu akal ni kena jaga dengan agama. Kalau dah, akal ni akan dijaga, ditadbir oleh nafsu dan syaitan. Maka cara cakap pun macam syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Belajarlah, belajar. Jangan tak belajar, bahaya, nanti makan diri. Akhir zaman macam-macam. Hukum Tuhan letak tepi, gunakan akal je. Hukum Tuhan buang jauh-jauh, ikut akalnya hidup atas dunia. Na'udzubillah. Orang suruh guna akal supaya mengikut syariat. Jadi akal dan syariat ni saling bergantung. Syariat takkan dapat diamalkan kalau kita tak berakal, betul ke tidak? Syariat tu, undang-undang Allah tu takkan dapat diamalkan kalau kita semua ni tak waras. Dan kalau kita sekadar waras tapi tidak mempedulikan hukum syariat pun tak boleh. Sebab tu di antara akal dan syariat tu dia saling bergantung, saling memerlukan.
Syariat memerlukan akal untuk diamalkan. Yang berakal kena mematuhi syariat. Tapi kalau akal, kalau hukum syariat dibuang jauh-jauh, guna akal je habislah. Tak ada faedah lah hukum syariat tu kalau guna akal je. Sedap cakap. Allah. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendiriannya, kejadiannya sempurna Allah jadikan. Sempurna makna pada adatnya sempurna Allah jadikan. Elok aja Allah jadikan. Ada yang cacat-cacat, yang tak sempurna tu pun dengan kehendak Allah. Kehendak Allah juga, penuh dengan hikmah, ada hikmahnya. Elok kejadiannya manusia. Kepala duduk bawah atas, kepala tak duduk bawah tapak kaki, lubang hidung ke bawah. Kalau lubang hidung menadah ke langit, tak ke berat kita kalau time hujan. Eloklah Allah jadikan. Lubang hidung kita ke bawah. Kalau mendongak ke atas lubang hidung kita, tak kena payung lah. Bawa payung pula dah. Payung hidung pula dah. Time hujan payung. Takut air masuk. Asal sebaik-baik kejadian dah Allah jadikan, nak banding dengan yang lain-lain tu. Nampak tak? Yang menjadikan segala manusia. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan tiada dijadikan jin. Allah tak ciptakan jin dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala tidak menjadikan ins, makna manusia, dengan kehendak Allah tu, melainkan hikmahnya supaya kerana itu dengan makna hikmahnya supaya kita ni berpeluang mengabdikan diri kepada Allah. Bukan Allah nak ambil faedah atas pengabdian kita. Allah nak bagi peluang pada kita supaya mendapat pahala, mendapat kebajikan, mendapat syurga. Kalau Allah tak jadikan kita, tak adalah kita peluang nak mendapat nikmat daripada Allah. Bukan Allah jadikan kita ni sebab Allah nak ambil faedah daripada penyembahan kita tu, pengabdian kita. Dah, Dia tak nak ciptakan kita pun tak apa. Tak wajib pun Allah jadikan kita. Bahkan harus saja Allah jadikan alam ni. Tapi Allah nak jadikan kita supaya kita ni sendiri yang akan dapat faedah. Bukan untuk Allah dapat faedah. Jadi alangkah bertuahnya kita kalau Allah tak jadikan saya tak ada peluang nak mentauhidkan Allah, saya tak ada peluang nak kenal Tuhan, saya tak ada peluang nak beribadat, saya tak ada peluang nak mendapat nikmat nanti di hari kiamat kalau Allah tak ciptakan saya. Saya tak ingat perkataan siapa, Saidina Ali ke siapa, saya tak ingat. Dia kata, aku tak suka seandainya Allah matikan aku waktu kecil. Aku tak suka, aku tak seronok kalau Allah matikan aku waktu kecil. Aku tak seronok. Bayi-bayi, waktu aku bayi, belum berakal, belum waras lagi, Allah mati aku tak seronok. Sebab apa? Sebab aku tak dapat menyembah Allah. Sebab aku tak dapat mengenal Tuhan. Jadi aku lebih seronok Allah matikan aku dalam keadaan aku dah besar, dah waras, dah berakal, dapat kenal Tuhan, dapat mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu aku lebih redha, aku lebih seronok lagi. Walaupun mati kecil tu dah garanti syurga dah. Walaupun mati kecil tu garanti syurga dah. Tapi aku tak seronok. Kalau aku mati kecil, aku tak seronok sebab aku tak ada peluang nak mengenal Tuhan. Subhanallah. Tu kalam-kalam orang hebat-hebat. Kataan orang yang hebat-hebat makna alangkah ruginya kalau Allah tak jadikan aku. Alangkah ruginya kalau Allah tak ciptakan aku. Ni Allah ciptakan aku, betapa bertuahnya lah. Sebab apa bertuah? Dapat kenal Tuhan, dapat menyembah Allah, yang mana nanti Allah pula beri balasan baik, dapat nikmat kekal selama-lamanya. Alangkah malangnya kalau aku tidak diciptakan oleh Allah, kata. Ni kita berasa malang pula diciptakan. Mati lagi baik kita cakap.
Kalau Tuhan tak jadikan aku lagi bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan orang-orang yang putus rahmat daripada Allah. Ini perkataan orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Jangan cakap macam tu. Jangan. Dosa besar cakap macam tu. Kalau Allah tak jadikan aku lagi baik, jangan. Maknanya kau tak suka Tuhan nak bagi kau kebaikan. Kau tak suka Allah nak bagi kau syurga. Kau tak suka Allah nak bagi kau pahala. Sampai kau sanggup cakap kalau Tuhan tak jadikan aku lebih baik. Maknanya Allah jadikan kita ni tak baik. Makna Allah salah jadikan. Maknanya ada kekurangan pada kehendak dan ciptaan Allah. Jaga baik-baik. Jaga adab kita. Jaga adab kita dengan Allah. Jangan jaga adab kita dengan Allah. Kalau kita kata begitu, aku ni kalau Tuhan tak ciptakan lagi baik, maknanya kita komplain apa yang Tuhan dah Na'udzubillah, biadabnya kita, jahat adabnya kita dengan Allah. Jangan bertaubat kepada Allah, mengaku berdosa, bersalah. Jadi mari kenal Tuhan. Mari kita semua pakat mengaji, pakat belajar, mengenal siapa tu Allah yang kita selalu sebut, yang dah belas tahun kita sebut, yang dah puluh tahun kita sebut-sebut, yang dah belas tahun, puluh tahun kita dah dengar namanya, kadang-kadang dilaungkan Allah. Mari kita belajar. Mari kita kenal. Mari kita kenal Tuhan tu siapa sebenarnya. Mudah-mudahan daripada pengenalan tu nanti akan menarik diri kita, memikat hati kita nak mendekatkan diri pada Dia. Hamba ni kadang-kadang dia tak dekat pada Allah sebab dia tak kenal. Dia tak kenal. Sebab tu dia tak nak dekat. Sebab dia tak kenal Tuhan tu sebenarnya siapa. Dia lebih mengenal dunia daripada mengenal Tuhan. Sebab tu kita lebih dekat dengan dunia. Kita lebih kenal Tuhan, kita lebih kenal dunia daripada kenal Tuhan. Sebab tu kita lebih dekat dengan dunia, jauhkan diri daripada Tuhan. Kita kenal dunia dulu. Tuhan ni baru nak kenal, ataupun tak kenal lagi. Jadi daripada kenal itulah akan timbul dalam hati rasa kasih, rasa bertuah, rasa Allah tu sangat-sangat penyayang. Inilah nanti yang akan memujuk hati-hati hamba tadi nak dekatkan diri kepada Dia, nak mentaati, nak ikut apa yang disuruh, nak jauhkan apa yang dia larang. Sebab tu kata Imam Ghazali, bagaimana kau nak mengabdikan diri kau kepada Tuhan kau, sedangkan Tuhan kau pun kau tak kenal? Macam mana kau nak dekatkan diri dengan Dia sedangkan Dia pun kau tak faham, Dia pun kau tak kenal? Macam mana kau nak dekat? Macam mana kau nak khidmat pada Dia dengan sebenar-benar? Betul tak? Macam mana kita nak dekatkan diri pada Allah sedangkan Allah tu sendiri pun kita tak kenal? Tu Allah tu, itu nama. Allah tu nama bagi zat Tuhan. Itu nama. Dengan mengetahui nama, kita tak tahu sifat Dia lagi. Saya ada kawan dekat kampung tu namanya Harun. Saya ada kawan dekat kampung namanya Harun. Pakcik-pakcik, abang-abang kat sini kenal tak dia? Tahu tak terbiat dia macam mana, perangai dia? Dah saya dah bagi tahu nama. Tak kenal. Begitulah tadi. Ada orang yang mendakwa bila dia dah tahu Tuhan tu nama dia Allah, maknanya dia dah kenal Tuhan. Dah, itu baru dengan nama. Yang kita dah disuruh belajar ni nak mengenali sifat-sifat zat Tuhan yang bernama Allah tu. Apa sifat dia? Apa sifat bagi zat dia tu? Zat dia tu bersifat dengan apa? Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Sifat dia bagaimana? Tu yang ulama kata mari belajar, mari kenal Tuhan, mari kenal Tuhan. Bila kau kenal Tuhan, nanti kau akan boleh berkhidmat dengan sebenar-benar. Kau akan kau akan berkhidmat dengan Dia dengan sebenar-benar khidmat.
Kau akan khidmat dengan hati yang rela. Kau akan khidmat dengan hati yang penuh kejujuran. Daripada kau berkhidmat seperti munafik, berlakon-lakon mentaati Allah, sedangkan Allah pun kita tak tahu. Ni yang bila tempat-tempat nanti dia akan mempertikaikan. Sebab selama ni dia berkhidmat bukan dalam keadaan dia kenal. Dia berkhidmat dalam keadaan syok sendiri. Jadi bila ada benda-benda yang tak kena dengan nafsu, dia akan pertikaikan majikan dia tadi. Dia akan pertikaikan Tuhan dia sendiri. Sebab dia berkhidmat tanpa mengenal. Dia nak mengabdikan diri tanpa dia kenal. Nak beribadat tanpa dia kenal, tanpa dia faham Tuhan tu siapa. Sebab tu time semayang, time waktu tak kena dengan kehendak nafsu, dia pertikaikan. Tuhan tak elok, Tuhan salah atur, Tuhan berat sebelah, Tuhan begini dan begitu. Tapi solat, tapi puasa, tapi haji, tapi umrah, tapi sedekah dan macam-macam lagi. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan dia tadi beribadat. Kenapa tu? Sebab dia beribadat tanpa mengenal Tuhan dia. Dia main ikut-ikut, main tigu-tigu. Orang semayang, kita semayang. Orang puasa, kita puasa. Tapi kita tak tahu siapakah hakikat yang kita ibadat tu. Kita mengabdikan diri pada siapa tu? Allah tu siapa? Mari kenal Tuhan. Mari kita belajar. Mari dekatkan diri. Mari kenal. Mudah-mudahan dengan kenal tu kita akan berjinak-jinak dekatkan diri dengan Allah. Kalau tak kenal nanti kita jauhkan diri. Kita sangka jahat dengan Allah, sangka yang bukan-bukan pada Allah, kita jauhkan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahalazim. Wat-tariqu wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi laihun lin nazirina walakin Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata. Jalan apa yang amat nyata ni? Jalan ibadat tu, jalan nak mengabdikan diri kepada Allah tu sebenarnya terang, jelas, nyata. Tapi kenapa pula ada di kalangan manusia yang tak nampak jalan tadi dah? Sedangkan jalan ibadat tu terang, nyata, jelas. Tapi kenapa ada di kalangan hamba yang tak nampak jalan ibadat? Meraba-raba, beribadat, meraba-raba. Dan jalan itu amat nyata. Jalan nak mengabdikan diri tu, jalan ibadat tu nyata. Bagi siapa? Bagi segala orang yang mengqasad akan dia, akan ibadat. Maknanya jalan ibadat tu, jalan ibadat ni terang, nyata, jelas bagi orang yang hatinya memang nak menuju kepada Allah. Bagi orang yang hatinya qasad ni makna tujuan. Yang qasad ni memang qasad ni betul tuju kepada Allah. Dia mengqasad menuju kepada Allah. Hanya orang-orang yang hatinya hidup atas dunia ni memang tujuan dia Allah, tujuan dia ibadat, tujuan dia Allah, akan nampaklah jalan ibadat. Tapi seandainya qasad kita atas dunia ni bukan Allah, qasad kita dunia, qasad kita seronok, qasad kita megah, qasad kita mewah, maka jalan ibadat tadi akan kabur. Jalan ibadat tadi akan kabur, tak nyata, tak terang, tak jelas. Sebab apa? Tujuan kita bukan kepada Allah. Bukan. Tujuan kita bukan Allah. Tujuan kita dunia. Sebab tu tak jumpa jalan. Sebab tu bila kita nak kembali kepada Allah, kena jumpa orang dia. Kena pergi jumpa orang yang boleh bimbing kita kepada Tuhan tu. Orang yang dah nampak jalan. Jangan jumpa orang yang sama waktu dengan kita, yang sama-sama gabun. Kita nak pergi kepada Tuhan, nak dekatkan diri dengan Tuhan, tapi minta petunjuk kepada orang yang sama waktu dengan kita, yang sama-sama gabun. Ni nak pimpin macam mana, nak bimbing macam mana 2 kali 5 dengan kita. Sebab itulah kena jumpa alim ulama tu, orang soleh tu. Kena ikut, kena dengar nasihat orang yang kenal Tuhan, yang kenal akhirat, yang faham jalan ibadat tadi.
yang memang dalam hatinya tujuannya hidup atas dunia ni memang nak cari redha Allah, cari tu, jumpa orang macam tu, supaya dia boleh bimbing kita ke jalan tadi tu, jalan ibadat tadi, supaya kita yang gabun ni dalam peringkat permulaan gabun-gabun pun ada yang membimbing kita. Kalau gabun, kalau buta, tapi yang membimbing tu celik, selamat tak sampai? InsyaAllah selamat sampai. Kita dah gabun, mintalah orang yang celik bimbing kita. Ni dah gabun buat sombong pula dengan orang yang celik. Perkataan ulama tak nak dengar, ulama dipertikai, ulama dipersenda, ulama diejek-ejek. Macam mana nak sampai kepada Allah? Kalau dah yang nampak jalan tadi kita tak percaya, kita merasakan kita lebih tahu, kita lebih faham, kita lebih nampak jalan. Dan jalan ibadat itu nyata bagi orang yang mengqasad, orang yang menuju kepada Allah, orang yang tujuan hati dia, tujuan hidupnya nak redha Allah, nak redha Allah, nak kasih Allah. Orang-orang yang macam ni aja akan nampak terang nyatalah jalan tadi. Sebaliknya, orang yang tujuan dia bukan Allah, maka jalan ibadat tu akan tertutup. Tak nampak jalan, beraba-rabalah. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Bukti di atas benda, bukti di atas dakwaan yang tersebut tadi terang nyata bagi orang yang menilik, yang memikir, yang merenung, yang mengkaji. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. Sebab tu kena takut. Sebab tu kita kena takut. Allah Taala Maha Kuasa memberi petunjuk pada siapa yang dia nak, dan dia juga Maha Kuasa nak menyesatkan siapa yang dia nak. Kita ni kira mujulah ni. Allah nak bagi petunjuk, padahal tak wajib pun Allah bagi kita betul. Boleh je Allah nak biarkan kita. Selama ni Allah nak biarkan kita dalam keadaan tak kenal Tuhan, tak peduli halal haram, tak kenal agama, tak hargai iman Islam. Boleh je, bukan wajib pun Allah bagi kita iman Islam ni, tak wajib pun. Sepatutnya dengan sebab itulah sepatutnya dalam keharusan tadi, tiba-tiba Allah pilih kita. Sepatutnya kita berasa betapa bertuahlah, ya Allah, betapa bertuahnya lah aku ni, ya Allah. Padahal kau tak wajib pun, kau tak mesti pun pilih aku. Kau tak mesti pun pilih aku nak bagi ilmu, nak bagi hidayah, nak dekatkan aku dengan majlis ilmu. Tak wajib pun, tak jadi salah pun kalau kau tak bagi semua ni, ya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan harus tadi kita dipilih pula, kita dapat pula. Apa yang sepatutnya kita rasa sangat-sangat terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Betapa bertuahnya aku. Dalam keadaan kau tak wajib pilih aku, tapi kau pilih juga aku. Boleh je kalau kau nak biarkan aku dalam kegelapan, kemaksiatan, kedosaan, kebodohan, kejahilan. Boleh je kau nak biarkan aku, ya Allah. Tapi kau pilih. Betapa selamat, betapa mujunya, ya Allah. Kau selamatkan aku, ya Allah. Syukur. Sebab tu kalau kita tak tahu nak hargai juga, tak tahu. Kalau tak rasa juga, tak rasa bernilai juga pertolongan Allah ni, tak tahulah nak cakap. Patutnya kita rasa terima kasih, ya Allah. Alangkah malangnya aku kalau kau sesatkan. Alangkah malangnya aku kalau kau biarkan. Betapa mujunya aku kau pilih, ya Allah. Aku tak pernah doa pun, tak pernah minta pun, tapi kau bagi, ya Allah. Mujur. Dia Maha berkuasa menyesatkan orang yang dia kendak tak jadi salah pun. Dia nak bagi iman pada si A, dia nak sesatkan si B. Itu hak dia sebagai Tuhan, jangan pertikai. Dia nak bagi yang A kenyang, nak bagi yang B lapar. Itu hak dia sebagai Tuhan, jangan pertikai. Jangan pertikai. Kita yang dah dapat nikmat iman Islam ni,
Hidayah ni patut berasa mujur, bertuah, ya Allah syukur, alhamdulillah. Doakan yang lain-lain. Doakan yang lain-lain. Dan menunjukkan orang yang dikenakinya. Nampak tak? Dia maha kuasa nak bagi petunjuk pada siapa? Sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia. Bila dia nak bagi petunjuk, dia pilih. Dia tak peduli orang tu kaki arak ke, kaki judi ke, pembunuh ke, pezina ke. Dia tak peduli. Sembah berhala ke. Dia nak bagi petunjuk, dia bagi. Kau sembahyang tiap hari, puasa tiap hari, baca Quran tiap hari, dia nak sesatkan kau. Bila-bila masa dia boleh sesatkan kau. Dia tak peduli. Dia takbir ikut dia, bukan takbir ikut kita. Baca Quran hari-hari daripada kecil, semayang, tapi akhirnya Allah nak sesatkan. Boleh tak? Boleh. Salah ke? Tak jadi salah pada dia. Nak salah apa dia punya? Ikut dia nak buat macam mana? Yang tu sembah berhala, berpuluh tahun sembah berhala, minum arak puluh tahun, berzina tiap hari. Dia nak pilih lah. Dia nak bagi hidayah, dia nak bagi iman Islam. Mati dia dalam padahal puluh tahun bergelumang dengan dosa besar maksiat, akhirnya mati dalam iman Islam. Yang tu tadi puluh tahun duduk ibadat, akhirnya mati kafir, na'udzubillah min zalik. Ikut dia lah. Itulah dia kekuasaan dia. Siapa boleh bangkang? Siapa berani halang? Siapa berani condemn? Siapa berani komplain? Habis. Dan menunjukkan orang yang dikehendaki, dan ialah Allah, Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Allah Ta'ala lah yang terlebih maha mengetahui. Siapa-siapakah orang yang diberi petunjuk oleh Allah? Allah maha mengetahui. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang tak dapat petunjuk, siapa yang hilang petunjuk, siapa yang nak diberi petunjuk, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Sebab tu kita jangan sombong. Hari ini kita taat, besok belum tentu. Hari ini kita tengok orang tu buat dosa maksiat, botol arak kat tangan dia, lusa kita tak tahu siapa dia. Allah nak jadikan dia orang yang macam mana esok lusa, kita tak tahu lagi. Yang ada pada kita ni pun belum tentu kekal sampai besok ataupun tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Memandangkan semua dah lelap, kita berhentilah. Mandangkan semua dah lelap, kita berhentilah. Dah memang dah sampai time pun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terimalah majlis ilmu kita. Yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya pun tak pandai nak hurai, nak terang. Saya tak pandai. Tapi harap-harap dapatlah juga manfaat daripada apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan mudah-mudahan adalah ilmu yang bermanfaat yang Allah bagi kepada kita. Mudah-mudahan diberi taufik untuk kita memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, istiqamah boleh belajar. Mudah-mudahan Allah selalu Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila asanil hal. Wahai Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan keadaan, kelakuan manusia, palingkanlah kami ni ya Allah kepada kelakuan yang baik, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas ketaatan ya Allah. Sebab tu kadang kita nak buat baik, kadang-kadang mikir nak buat dosa maksiat. Sebab berbolak-balik dah tu. Jadi kita doa minta pada Allah dengan berkah majlis ilmu, Allah tetapkan hati kita ni nak buat taat je, nak buat baik aja. Tidak mustahil bagi Allah. Tak mustahil bagi Allah. Kalau Allah kehendak nak bagi hamba dia macam tu, macam itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa ibu bapa mertua kita, dosa isteri kita, anak-anak kita semua. Orang yang banyak buat baik pada kita, yang doakan kita dalam diam, yang buat baik dalam diam pada kita, begitulah juga yang tak baik, yang tak senang, yang suka fitnah kita, yang mengumpat kita di belakang. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang baik-baik. Allah, mudah-mudahan Allah bimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus.
Mudah-mudahan Allah bimbing zahir kita dan batin kita ke jalan yang lurus. Baik zahirnya, baik batinnya, taat zahirnya, taat batinnya, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan kesudahan kita baik semuanya. Mudah-mudahan Allah redha pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita, ingatkan kita. Apabila kita leka, lupa, lalai, mudah-mudahan Allah hantar orang-orang yang tertentu yang menghulurkan tangannya agar kita selamat daripada terus hanyut dengan dunia, leka dengan dunia. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Insya-Allah jumpa lagi lah minggu depan mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarbati lana fi dinina ma'al kutri min sawadakaw. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.